الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا. أشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik jawatan kuasa surau, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, Ustaz-Ustaz, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena masih Allah pilih kita untuk berada dalam majlis ini, walaupun di luar sana hujan turun dengan lebatnya. Saya harap tuan-tuan dengar suara saya ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan dengar mana buatnya, hari ni dia buatnya, tak boleh buat lagi. Mudah-mudahan setiap titik hujan yang turun itu merupakan rahmat dari Allah SWT. Bila dapat rahmat, maknanya layaklah kita masuk dalam syurga. Kerana orang yang masuk syurga hanya dengan rahmat Allah SWT, bukan dengan pahala ibadah kita, bukan dengan perjuangan kita, bukan dengan sedekah kita, bukan dengan baca Quran kita. Tapi kalau Allah datang ke rahmat, baru layak kita dapat syurga dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang-orang yang dapat syurga. Baik, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita, tak habis lagi. Tajuk kita ni masih cerita tentang kelebihan sembahyang fardu. Kelebihan sembahyang fardu. Nanti akan kita baca kelebihan sembahyang sunat pula. Fardu dulu, dah habis fardu, sembahyang sunat ya. Bukan datang apa ini. Lama lagi lah tentang beberapa kelebihan ini. Jadi mula-mula fardu dulu. Sembahyang ni merupakan tiang agama. Apa kata Nabi? As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama. Barang siapa mendirikannya maka dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkannya dia adalah peroboh agama. Ingat peroboh agama itu Benjamin Netanyahu, dengan George Bush, dengan Joe Biden. Tapi Rasulullah tak sebut nama-nama itu. Pokoknya perosak agama itu ialah orang-orang yang meninggalkan sembahyang.
Orang yang tak semayang, perosak agama, musuh Islam, musuh Allah. Siapa mereka itu? Kadang-kadang anak-anak kita. Dapat anak jadi perosak agama. Kadang-kadang isteri kita semandai tidur dengan kita, rupanya kita tidur dengan perosak agama. Kadang suami kita jadi benih kepada anak-anak kita, rupanya dapat benih perosak agama. Kadang-kadang diri kita sendiri, rupanya kita jadi perosak agama, runtuh agama, musuh Islam, musuh Allah, musuh Nabi dan sebagainya. Itu pentingnya sembahyang, ya. Dia menjadi tiang agama. Ya surau ni kalau tak ada tiang macam mana? Kokoh lah. Ini ada tiang. Islam pun ada tiangnya. Sembahyang tu merupakan tiangnya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ibadah yang pertama yang akan diperiksa oleh Allah SWT ialah bersembahyang. Setelah diperiksa bab iman, mula-mula iman dulu. Ya, 6 soalan bab iman aja. Dah habis iman tu, ditanya bab sembahyang. Sembahyang kamu mula-mula cukup tidak? Bilangan waktunya cukup tidak sesuai dengan umur kamu meninggal dunia? Sudah cukup betul kata betul? Kerana berapa ramai manusia sembahyang dalam dunia ni, kata Nabi, tiada sembahyang baginya, melainkan penat dan lelah saja. Kadang-kadang tak betul, bacaan tak betul. Dalam sembahyang tu ada rukun qauli. Rukun qauli itu 5. Mesti kita baca yang betul-betul. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca al-Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat selawat akan Nabi. Dan yang kelima salam. Kelima-lima rukun qauli itu hendaklah dibaca dengan betul. Itu rukun qauli. Ya, nak dicontoh orang panjang ceritanya. Lagi rukun fi'li. Rukun fi'li ada 7. Kadang-kadang dalam rukun fi'li itu melakukan perkara yang batalkan sembahyang kita. Ya? Ada 7. Yang pertama berdiri betul. Yang kedua rukun. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat sujud. Yang kelima duduk antara dua sujud. Yang keenam sujud yang kedua. Dan yang ketujuh tertib. 7 anggota rukun fi'li itu mesti dilaksanakan dengan betul. Kalau kita gerak 3 gerak betul-betul batal sembahyang. Udah betul, bacaan dah betul, gerak geri dah betul, ada lagi satu, mesti ikhlas semata-mata kerana Allah. Sembahyang kerana apa? Kerana Allah. Kalau betul sembahyang, 3 tu ada, baru diterima sembahyang tu. Sembahyang jenis itulah yang Allah janji. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah seseorang itu daripada perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya atau yang keji, munkar itu maksiat. Orang sembahyang tak ada lagi melakukan benda-benda yang keji. Orang sembahyang tak ada lagi ngambil nombor ekor. Orang sembahyang tak ada lagi tak ada lagi menerima rasuah. Orang sembahyang tak ada lagi mencuri dan sebagainya. Dia sembahyang itu sendiri mencegah dia daripada perbuatan fahsya dan munkar. Syarat sembahyang itu diterima oleh Allah Ta'ala. Nak terima itu 3 tadi. Yang pertama bilangannya mesti betul cukup. Yang kedua bacaannya mesti betul. Yang ketiga gerak-gerinya betul. Yang keempat mesti ikhlas mata-mata kerana Allah Ta'ala. Baik. Untuk malam ni kita sambung lagi. Sebelum kita baca terus, ada siapa nak bangkang bab sembahyang? Tak ada nak bangkang? Terimalah ya. Okey. Tengok. Malam ni kita sambung lagi pembacaan tentang iblis. Kerana kita sembahyang ni, yang ketik, yang tak gemar, yang nak ngacau kita ialah iblis. Dia mana suka kita nak sembahyang. Macam-macam dia kacaunya. Kerana iblis tu berjanji kepada Tuhan nak mengacau orang-orang yang beriman supaya mereka gagal melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Itu kerja iblis. Iblis tu nama kemudian. Asalnya namanya bukan iblis, namanya Azazil.
Azazil tu artinya mulia. Tapi bila dia tak nak tunduk kepada Allah, ingkar dengan perintah Allah, terus tukar nama. Jadi iblis. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingat ketika kami perintahkan malaikat-malaikat sujud pada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Terus tukar nama iblis pada kejadian itu ya. Padahal Azazil namanya. Azza tu mulia. Itu sifat Allah tu. Allah tu sifatnya Azza wa Jalla. Maha mulia lagi maha agung. Azza tu mulia. Wa tu dan. Jalla tu agung. Itu gelaran Allah tu Azza wa Jalla. Azazil gelaran situ dah Azazil. Yang paling mulia. Itu iblis Jadi apa kata iblis? Tengok. Bersalah-salahan ulama pada iblis. Kata setengah ulama adalah ia daripada malaikat. Ada ulama mengatakan iblis itu masuk malaikat berdasarkan kepada ayat Quran tadi. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingat ketika kami perintahkan malaikat-malaikat supaya sujud pada Adam. Artinya termasuk iblis lah. Iblis itu termasuk malaikat lah tu. Itu setengah ulama mengatakan iblis itu malaikat. Kata setengah ulama adalah ia itu daripada malaikat. Kata setengah ulama mereka itu bukan daripada malaikat. Kenapa? Kerana malaikat dia jadi daripada nur, daripada cahaya. Iblis jadi berapa? Dari api. Jadi ada bezanya. Tak kira lah janji-janji dia tu makhluk makhluk Allah. Dan setengah mereka itu mengatakan bukan daripada malaikat. Dan yang sahihnya ia daripada malaikat. Artinya mengarang kita ni menerima bahawa iblis itu memang malaikat. Walaupun ada pendapat ulama-ulama yang lain, dia terima dia mengatakan iblis itu daripada malaikat. Berdasarkan ayat tadi Kerana bahawasanya tiada nakalkan bahawasanya ia lain daripada malaikat. Tak ada keterangan lain mengatakan bahawa iblis itu bukan malaikat. Ia lain daripada malaikat yang disuruh sujud kepada bagi Adam. Di atas ni ada ayat yang kita baca belum sudah ayat tadi Wa iz qulna lil malaika. Ingat ketika bila kami khabar perintahkan malaikat. Malaikat tu malaikat lah. Usjudu di Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Illa iblis, melainkan iblis. Jadi ketika iblis itu termasuk orang malaikat lah. Kata kebanyakan ulama tapi ada yang mengatakan dia bukan malaikat. Kerana kejadian yang lain. Tapi yang sahihnya dia daripada malaikat katanya. Dan yang sahihnya ia daripada malaikat. Kerana bahawasanya tiada nakal, tiada petikan, tiada contoh bahawasanya ia lain daripada malaikat yang disuruh sujud bagi Adam. Dan hikmah pada bahawasanya sujud 2 kali dan rukuk sekali. Rukuk sekali aja sujud 2 kali. Kenapa? Kata qil, apa kata qil? Kata qil, kata damai. Tak tahu siapa ngabarnya. Kata qil. Dan kita selalu banyak qila wa qala. Kata qil. Kita tak tahu siapa. Kalau ada orang tertentu adalah kata Abu Hurairah, kata Umar bin Khattab, kata Abdullah bin Umar. Itu ada orang tertentu ini qil. Qil ni siapa-siapa tak kira. Kita tak tahu siapa. Kata qil kerana bahawasanya malaikat tatkala sujud mereka itu bagi Adam dan angkat mereka itu akan kepala mereka itu mendapat akan iblis tiada sujud. Sujud yang disuruh perintah oleh Allah itu bukan macam kita sujud semayang tu. Sujud semayang tu dari ni atas tempat-tempat tekuk semayang. Ini sujud untuk tunduk aja. Hormat, tanda hormat. Sujud itu pun tanda dia. Bila tanya apa tanda, apa jawab dah? Ana khairum min, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku daripada api dan kamu jadikan dia daripada tanah. Jadi aku lebih mulia dari dia, aku lebih berkuasa dari dia, aku lebih kuat dari dia. Takkan aku nak sujud pada dia. Baca dia tanda tu. Kenapa? Tadi dia tadi kita dah baca aba wastakbar. Dia engkar lagi takbur.
Iblis tadi aba wastakbar wa kana minal kafirin, terus jadi kafir ya. Iblis kata ya, kerana bahawasanya malaikat tu tatkala sujud mereka itu bagi Adam dan angkat kepala mereka, angkat mereka itu kepala mereka itu mendapat akan iblis tiada sujud, maka ketahui mereka itu bahawa Allah Ta'ala menghina dia. Allah Ta'ala menghina dia, maka sujud mereka itu kali kedua ya. Allah nak menghina dia iblis tu, maka mereka sujud kali kedua. Sebab dua kali sujud kan. Syukur kepada Allah ya. Kerana syukur tadi, mula sujud, bangkit tengok iblis tak sujud, sujud belakang. Tanda mereka tu syukur kepada Allah, jadikan mereka tu ikut perintah Allah Ta'ala, tunduk kepada Allah Ta'ala. Itu syukur kan. Kerana doa tu sujud sekali lagi tu, sujud sekali lagi tu sujud syukur namanya, sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Dua kali sujud tu, rukuk sekali aja. Itu keterangannya lah ya. Sebab kita sujud dua kali. Maka ketahui mereka itu bahawasanya Allah Ta'ala menghinakan dia, maka sujud mereka itu kali kedua, syukur bagi Allah Ta'ala. Kata qil lain daripada itu, ada pula lain-lain keterangan ya, tak ada sebutnya sini ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada menghampir hamba kepada Allah dengan suatu yang melebih afdal, yang terlebih afdal daripada sujud yang khafi. Sujud khafi itu sujud apa? Sujud yang tersembunyi, orang tak tahu, itu saja sujud. Itu namanya sujud khafi, sujud tersembunyi. Mayang tuan-tuan rumah kita sujud, siapa tak tahu. Kita dengan Allah aja. Bangun tengah-tengah malam, itu sujud kita tu khafi tu. Tak buat beria benar tengah-tengah malam tu, muka lampu luar dalam, naik motor orang pakai Jawa, pakai sorban. Dia orang semua tahu ni betul putih ni aku bangkit tengah malam. Betul? Dia sujud. Kuat betul je suara. Pakai mikrofon lah tu. Itu bukan khafi namanya, itu jali. Terang. Ini khafi tu orang tak tahu. Rumah dia pun sama-sama je lampunya. Dia sujud pun orang tak tahu. Yang tahu hanya dia dan Allah Ta'ala saja. Itu namanya khafi. Sujud yang tersembunyi. Itu yang lebih tinggi mutunya daripada sujud yang terang-terang ni. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada muslim yang sujud bagi Allah satu sujud melainkan diangkatkan dia Allah Ta'ala dengan dia akan darjatnya dan dihapuskan daripadanya dengan dia akan kejahatannya. Siapa sujud kepada Allah yang ikhlas semata-mata karenanya, Allah bagi pangkat besar di akhirat besok ya. Dia dinaikkan pangkatnya, di darjat tinggi, dan dihapuskan daripadanya kejahatannya, dosa-dosa yang dihapuskan. Kalau dia patut masuk neraka, dihapuskan, tak jadi masuk neraka. Kerana dia sujud pada Allah Taala, walaupun dia melakukan dosa-dosa, tapi Allah ampunkan dosa-dosa dia. Syaratnya dia sujud ya. Dan setengahnya daripada kelebihan sujud, bahwasanya ia menyamai ibadah 100,000 dan 20,000 tahun. 100,000 dan 20,000 tahun. Berarti apa? 120 tahun. 100,000 bukan 120 tahun. 120,000 tahun. 100,000 dan 20,000 ya. Artinya 120,000 tahun pahalanya. Siapa tak nak kenal? Sekali sujud tu dapat pahala 120,000 tahun. Siapa tak nak kenal? Nak kata nak? Atas sujud lah. Senjata sujud. Yang bagusnya khafi tu, artinya tersembunyi. Yang beria benar, bising dalam rumah tu, heboh lah apa kan. Biar orang tahu dia tu bangkit malam tahajud. Ini orang tak tahu. Orang tu ingat dia tak ada apa-apa. Macam tuan-tuan buat lah, tuan-tuan orang tak tahu dah. Ada ke? Muka locin pula. Keliling rumah tu, teng. Tahu ni aku nak buat bangkit sujud ni, ada? Tak ada ya? Macam itulah.
Dan dihapuskan daripada kejahatannya. Ini 120,000 tahun. Sikit ke banyak ni? 120,000 tahun main tu. 120 tahun minta masa, ini kan 120,000 tahun. Dia 120,000 tahun. Sekali sujud tu. Satu semalam berapa kali sujud? Satu hari, satu malam berapa kali sujud? Sekali sujud dapat pahala 120,000 tahun. Dan yang demikian itu kerana bahawasanya iblis berbuat ibadat akan Allah Ta'ala padahal ia khazin al-jannah. Khazin al-jannah 4,000 tahun. 40,000 tahun. Khazin al-jannah artinya dia tu memelihara khazanah syurga. Khazin tu khazanah. Treasury. Dia memelihara treasury syurga tu 40,000 tahun. Dan mengajar ia akan melakukan 40,000 tahun lagi. Dah 80,000. Dan mujahadah dia daripada bumi ni. Ya, mujahadah dia pada bumi 40,000 tahun lagi. 40,000 berapa? 120,000. Itulah. Sebab itu orang sekali sujud je dapat pahala macam dia beribadah selama atau sujud selama 120,000 tahun. Pemurah hanya Allah Ta'ala, ya. Hebat. Buat sikit ganjarannya besar. Serupa orang jual korang pisang pagi-pagi atau tengah hari atau petang-petang, untungnya sehari 1 juta, 2 juta, 10 juta untungnya. Contohlah. Padan ke? Perniagaan dan untungnya padan ke? Kalau dia jual korang pisang, untung setiap hari 10 juta, 10 juta, 10 juta, padan ke? Jualnya korang pisang aja. Kalau jual tanah ke, lain-lain, kedai rumah ke, lain-lain, ini korang pisang aja. Itu maknanya tak padan keuntungannya dengan usahanya. Allah mahu itu bagi ganjaran yang berlebih daripada apa yang kita lakukan. Ini betul sekali sujud. Yang khafi itu dapat 120,000 tahun punya pahala. Sedangkan malaikat tu dia menjaga khazin al-jannah, perbenaran syurga 40,000 tahun. Lagi beribadah 40,000 tahun. Lagi apa? Mengajarkan malaikat 40,000 tahun. Dan berjihad di bumi pun 40,000 tahun. 40,000 kali campur 40,000 campur 40,000 dah 120,000. Sebab kita sekali sujud je dapat 120,000 tahun punya pahala. Maka tatkala meninggal ia akan satu sujud, sekali sujud je tanda. Bila perintah sujud, tak nak dia. Habis pahala 120,000 tahun dah habis. Langsung tinggal kosong. Maka tatkala meninggal ia akan satu sujud bagi Adam, ditolak Allah Ta'ala atasnya akan segala ibadahnya. 40,000 tahun ibadah. Apa yang 40,000 tahun tu? Menjaga khazanah syurga. Lagi 40,000 tahun, apa lagi? Apa lagi ada ibadahnya? Jadi mengajar. Jadi tu guru malaikat 40,000 tahun. Lepas tu 40,000 tahun lagi berjuang di atas bumi ni. Berjuang tu menentang kebatilan lah, berjuang ya. Nak menegakkan kebenaran. 40,000 tahun, 40,000 tahun, 40,000 tahun, 120,000 tahun ibadahnya. Tapi dia tak ada sujud sekali je, habis pahala 120,000 tahun. Ya. Itu dia malaikat. Iblis ya. Maka adalah iblis itu asal namanya Azazil. Itu nama asalnya Azazil. Azza tu paling mulia, yang mulia. Nama Allah tu. Allah apa gelarannya? Azza wa Jalla. Ada pun nama ada gelaran Allah tu Azza wa Jalla. Azza tu yang paling mulia, yang mulia. Wa tu dan Jalla Maha Agung. Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung. Azazil apa itulah? Azazil paling mulia. Dia dapat nama-nama Allah sudah dapat dia. Tapi bila dia tak nak sujud pada tak nak tunduk pada Adam, terus tukar jadi iblis ya. Maka adalah iblis itu asalnya namanya Azazil. Diriwayatkan bahawasanya Israfil. Siapa Israfil?
Malaikat apa kerjanya? Israfil apa kerjanya? Meniup sangkakala. Itu Israfil Israfil alaihissalam melihat pada Lauh Mahfuz akan bahawasanya satu hamba berbuat ibadah ia akan Allah Ta'ala 80,000 tahun, kemudian ditolak Allah Ta'ala atasnya akan ibadah dan dia dilaknat akan dia. Israfil nampak dia apa di langit bahawa ada satu hamba Allah tak tahu siapa beribadah selama 80,000 tahun, tapi ditolak, tak diterima Tuhan, ditolak Allah Ta'ala atasnya akan ibadahnya dan dilaknat akan dia. Maka menangis Israfil kerana takut bahawa ada ia dan yang demikian jadi hamba tu. Dia takut diri dia jadi apa itu, ditolak ibadah tu 80,000 tahun tu. Maka bertanya akan dia segala malaikat daripada menangisnya tu. Ini khabar Israfil. Ada kitab lain kata tak ada khabarnya Israfil, kata malaikat je. Kerana yang mula-mula ujub ialah Iblis. Ini cerita lain ni, cerita dalam kitab lain Ada seorang malaikat tak sebut namanya. Dia bedik di Lauh Mahfuz. Didapatinya ada seorang daripada penduduk langit akan jadi kafir dan masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Dia pun naik kata ke langit balik. Mula dia mengobak, merau, nangis, menjerit-jerit, nangis. Kata malaikat lain tanya, ngapa kamu nangis ni? Ngapa kamu mengobak ni? Ngapa kamu merau ni? Dia pun ngapa? Aku tahu bahawa salah seorang kita ni akan menjadi ahli neraka. Kita ni akan jadi kafir dan terus masuk neraka, kekal abadi dalam neraka. Mana kamu tahu? Aku baru tengok di Lauh Mahfuz. Bila dengar itu malaikat lain menangis belakang lah. Menangis. Mereka bersorat. Apa nak buat ni? Bersorat. Mari kita suruh tok guru kita doakan. Masa itu tok guru siapa? Siapa guru kan? Azazil lah, Iblis sendiri. So dia doakan kita supaya kita tak masuk dalam golongan orang yang dimurkai Allah Ta'ala tadi. Dia setuju lah. Pergi jumpa dengan Azazil. Azazil pada ketika itu tak ada apa-apa lah, dia seronok aja. Dia rasa diri dia megah. Tak apa, no problem. I can doa for you. Jadi sampai masanya Azazil pun doa. Pendek doanya. Dengar doa ni. Allahumma la taghdab alaihim. Allahumma la taghdab alaihim. Sekali lagi. Allahumma la taghdab alaihim. 3 kali sebut. Pun tak faham lagi. Tengok jari saya. Allahumma la taghdab alaihim. Nampak jari saya tak? Allahumma la taghdab alaihim. Ya Allah, janganlah engkau murka ke atas mereka. Ada tak yang tak kena doa tu? Ada tak? Mana? Siapa tak kena? Tukang doa tu tak kena. Yang lain semua. Dan Allah kabulkan doa itu semua tidak dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kecuali siapa? Yang tak kena doa tu lah. Itu tanda ujubnya Iblis tu. Dia tak ada apa-apa berlaku itu. Ketika Allah jadikan Adam, diperintahkan malaikat sujud pada Adam, Iblis tak nak sujud. Baru nampak ujub, dia jadi takabur lepas itu. Oleh ujub lepas itu takabur. Faham kedua cerita ni? Itu dia. Kalau tak faham, benar-benar lah pun. Maka adalah Iblis itu asalnya namanya Azazil. Baca balik. Diriwayatkan bahawasanya Israfil alaihissalam melihat pada Lauh Mahfuz akan bahawasanya satu hamba berbuat ibadat ia akan Allah Ta'ala 80,000 tahun. Macam Iblis adalah. Kemudian ditolak Allah Ta'ala atasnya akan ibadah dan dilaknat akan dia. Maka menangis Israfil kerana takut bahawa ada ia demikian tu, dia jadi yang macam tu, hamba itu. Maka bertanya akan dia segala malaikat daripada menangisnya. Maka mengkhabar ia akan mereka itu dengan barang yang ia lihat pada Lauh Mahfuz. Maka menangis mereka sekaliannya. Takut setiap seorang daripada mereka itu bahawa ada dirinya demikian hamba itu. Kemudian berkata mereka itu, mari kita pergi kepada Azazil, tok guru kita.
Kerana ia mujarab doanya supaya ia mendoakan bagi kita. Maka mengkhabar mereka itu akan dia. Maka berkata ia, dia pun doakan. Itu doa tadi. Allahumma la taghdab alaihim. Dia pun doa itu. Allahumma la taghdab alaihim. Ya Allah, jangan engkau murka ke atas mereka. Patutnya doa macam mana? Sepatutnya macam ni doa. Allahumma la taghdab alaihim diganti apa? Alaina. Faham ni? Patutnya doa tu Allah. Tengok jari saya. Allahumma la taghdab alaina. Artinya apa? Artinya apa? Ya Allah, janganlah engkau murka ke atas kami. Termasuk dari dia lah. Ini dah. Allahumma la taghdab alaihim. Ada yang tak kena? Tu kan doa tak kena. Faham ke cerita ni? Itu menandakan dia masih itu dah ujuk. Belum tak kabur lagi baru ujuk. Ujuk tu heran diri. Dia syok sendiri. Itu ujuk ya. Ya Allah, janganlah engkau murka terhadap mereka. Maka mendoa ia bagi mereka itu. Dan lupa ia akan dirinya. Dia lupa doa untuk diri dia. Kata Qil bahawasanya Azazil itu melihat ia atas pintu syurga. Tersurat pada bahawasanya adalah bagi Allah satu hamba daripada segala hambanya yang muqarrabin, yang hampir dengan dia. Muqarrabin itu hampir dengan Allah ya. Menyuruh akan dia oleh Tuhannya dengan satu pekerjaan, maka tiada ia mengikut akan suruhnya. Maka berkata ya Rabb, izin olehmu bagiku bahawa aku lanat akan dia. Dia bukan dia mengatakan diri dia dah, aku lanat itu. Ditulis pintu syurga itu, ada seorang tak boleh masuk syurga akan dilaknat Allah. Kenapa? Tak mahu ikut perintah Allah. Dia pun baca pintu syurga tu, dia minta kepada Tuhan, ya Allah, bagi aku laknat dia ni. Rupanya dia siapa? Dia siapa? Diri dia lah. Tak faham dia cerita ni. Biar aku laknat dia. Celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu. Siapa kamu tu? Dia lah. Kalau tak faham dia benar-benar pun ya. Maka dia melaknat. Maka melaknat ia akan dirinya dengan sendirinya 1000 tahun. Bukan sekali, 1000 tahun. 1000 tahun tu. Ya Allah, celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu, 1000 tahun. Banyak ke sikit laknatnya? 1000 tahun sikit ke? Begitulah. Akhirnya memang dilaknat lah. Dapat laknat ya. Dan Allah namanya, tu nama dia, nama iblis tu. Di langit dunia namanya Abid. Apa Abid? Orang yang ahli ibadah. Abid tu, kalau seorang panggil Abid, kalau banyak Abidin. Tapi kalau orang Melayu, Abidin tu ramai. Namanya Abidin, patutnya ramai. Ya ke tak? Ada tak orang Melayu nama Abidin? Zainal Abidin, ada tak? Patutnya ramai Abidin tu. Ini dah orang Melayu seorang je. Nama Abidin. Itu orang Melayu memang suka ngubah-ngubah. Ya ke tak? Patutnya ulama tu ramai ke seorang? Ulama tu ramai ke seorang? Ramai. Ini dah orang Melayu kalau seorang panggil ulama juga. Sian untuk ulama kata. Ustaz Karim Samad tu ulama kata. Padahal dia patutnya alim aja, bukan ulama. Alim. Ini dah. Pada orang Melayu suka mengubah. Lagi apa? Ada dah orang Melayu nama Arifin. Ada dah? Arifin. Arifin tu betul ramai. Kalau seorang, panggil apa? Arif. Tapi dah dapat orang Melayu, Arifin. Tu orang Melayu suka mengubah. Rojak jadi rejak. Ya ke tak? Rojak jadi rejak. Ro datang ro ke ro datang re? Tuan-tuan dan puan-puan, ro datang ro ke ro datang re? Tengah berrejak begini. Itu orang Melayu memang suka mengubah. Masjid jadi apa? Masjid jadi apa? Masjid. Salasa jadi apa? Salasa jadi apa? Selasa. Ayah orang Perak atau orang Melayu? Orang Perak bukan Melayu. Suka mengubah. Ayahnya bagi nama yang amat sedap. Abdul Qadir. Sikit sedap ke? Dapat orang Melayu apa? Kadir begini. Itu orang Melayu. Memang suka mengubah.
Udah bunyi dah. Ini nama dia. Tengok nama dia sikit ya. Di langit dunia namanya Abid. Dan pada langit yang kedua namanya Rocky. Apa dia Rocky? Ejaan pun tak betul. Dia Rocky punya. Rocky. Artinya apa? Yang selalu rukuk. Itu Rocky. Dan pada langit yang ketiga namanya Sajid. Apa Sajid? Sajid apa? Ahli sujud. Tak faham ke mana? Yang selalu rukuk dipanggil Rocky. Ya. Yang selalu apa? Beribadah dipanggil Abid. Ya. Yang selalu menyanyi dipanggil apa? Yang selalu menyanyi dipanggil apa? Penyanyi. Ya ke tak? Ya ke tak ni? Ada bangkan. Yang sakit dipanggil apa? Pesakit. Ya ke tak? Yang ada kedai dipanggil apa? Pekedai. Yunus sedang menyapu sampah. Yunus adalah seorang apa? Penyapu ya. Itu dia. Dia empuk dengan menyapu ya. Jadi tukang sapu ya. Kena bahasa nak faham tak? Ini bukan itu juga. Ini Sajid. Dan pada langit yang keempat dipanggil Khosyi. Apa itu Khosyi? Yang khusyuk. Ya, sentiasa khusyuk aja. Semayangnya khusyuk. Macam tuan-tuan dah khusyuk aja semayang. Tak ada ingat ke lain. Dan pada langit yang keempat dipanggil Khosyi. Dan pada langit yang kelima dipanggil Qanit. Apa Qanit? Sentiasa kunut. Kunut tu minta doa dengan Allah Ta'ala. Dan pada langit yang keenam dipanggil Mujtahid. Apa Mujtahid? Sentiasa berjihad jalan Allah. Yang berjihad dipanggil Mujtahid. Dan pada langit yang ketujuh namanya Zahid. Bukan Zahid Hamidi. Namanya Zahid. Zahid tahu tak? Orang yang sangat zuhud. Ya. Jadi panjang lagi cerita ni. Baru insya-Allah akan kita mencuri dalam solat. Itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Untuk kali ini cukup kita cerita tentang nama-nama iblis. Jadi nama iblis tu cantik-cantik belaka. Abid, Rocky, Sajid, Khosyi, Qanit, lagi Mujtahid, lagi Zahid. Itu nama-nama iblis ya. Akan datang kita sambung lagi bacaan itu. Untuk malam ni cukup sekadar itu. Hujan pun dah berhenti, saya pun nak berhenti juga lah. Alright. Sebelum saya tutup, sebelum saya melambuhkan tirai, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Jawablah objection overruled katanya. Has anybody got any question? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang pandai-pandai belaka. Saya diajar dapat, diajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di surau As-Salihin. Batu putih. Sekian dulu. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام